kuma baqiyat wa innahum zahabat akhlaquhum zahabu, kata Ahmad Sayuqi, seorang penyair terkenal Arab. Ya, dia kata pada innamal umamul akhlaqu ma baqiyat, satu umat tu akan kekal hebat, maju jaya selagi mana akhlak umat tu akan kekal. Wa innahum zahabu akhlaquhum, bila mana akhlak mereka punah, bangsa tu akan turut punah. Ya. Tamadun dunia kita ni kan ada, tubuh kita kan ada dua benda, satu roh, satu jasad. Sekarang ni tu sekalian, dunia sedang berdepan dengan satu masalah serius. Ya. Sekarang ni sampai dinding dah. Kalau Allah panjang umur kita, kita akan lihat Islam akan menguasai semula dunia, insya-Allah. Ya. Tapi bukan dengan peperangan, bukan dengan peperangan, tapi dengan dakwah. Ya. Dengan akhlak yang baik, dengan model yang baik, dengan contoh kepimpinan yang baik. Sebab tu kita sekarang dalam persaingan yang ada, jangan kita ikut arus yang dibuat oleh musuh. Kita kena bina kekuatan kita, membina kekuatan pemuda, jadi pemuda yang berakhlak mulia. Ya. Kita tampilkan kebaikan, sebab kebaikan ni macam mana pun dia akan dominan, keburukan macam mana hebat pun dia akan jatuh. Ya. Yuriduna litfi'u nurallah biafwahim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Jadi oleh kerana itu, dalam persaingan ni orang boleh tengok. Contohnya sekarang, 2 hari lepas saya baca satu artikel yang sangat menarik. Profesor Kamal Hassan, Profesor Kamal Hassan, beberapa orang pensyarah, pakar-pakar ekonomi negara kita, minta kerajaan jangan hanya tengok dalam kerangka ekonomi kapitalis, liberal kapitalis. Sampai masa kita kena tengok sistem ekonomi Islam, sistem yang Allah turun. Ya. Kenapa jadi takut dengan Islam? Ya. Kalau kita dah tahu sistem yang ada gagal, kenapa kita nak teruskan kegagalan? Hari ni undang-undang negara kita gagal. Hari ni kalau tuan-tuan hilang motosikal, pergi report balai polis, polis tanya Pak Cik Mayu apa? Nak report motor hilang tuan. Polis kata pada, motor polis pun hilang Pak Cik. Ya. Sistem kita gagal. Contoh penagih dadah, pusat santi, gagal ke berjaya? Gagal. Semua kata gagal. Kalau kita tahu dia gagal dan kita teruskan juga, bermakna kita tahu hasilnya kegagalan. Kenapa tak nak cuba Islam? Ya, sebab takut dengan Islam. Ya. Pertama orang memahamkan bila nak laksana sistem Islam kena masuk Islam. No, bukan. Masuk Islam bab lain, menerima sistem Islam bab lain. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak utuskan engkau ya Muhammad melainkan bawa rahmat bagi seluruh alam. Ya. Kementerian Pendidikan dulu dan 3-4 tahun dulu, ya, dia hantar beberapa orang pegawai ke Pasti di Kelantan, NKRA, untuk report direct kepada Jabatan Perdana Menteri. Sebab mereka melihat kejayaan sekolah Pasti. Ya, sekolah Pasti ni berjaya. Ya, budak-budak sekolah Pasti masuk sekolah rendah, antara yang top 10 kebanyakan daripada pelajar Pasti. Boleh membaca, boleh menulis, akhlak baik, perangai baik, jumpa cikgu, cium tangan cikgu, tidak so. Jadi dihantar pegawai untuk cek apa sebenar diajar di sekolah-sekolah Pasti. Sama juga tuan-tuan pergi sekolah-sekolah sekarang ni jadi satu masalah besar. Ya. Budak-budak yang liar, yang nakal, cikgu tak boleh rotan report polis. Ya. Sekarang cikgu kadang-kadang biar je, tak boleh tahan biar je. Ya. Ada pelajar cabar cikgu jom bertumbuk. Cikgu kecil, budak besar tak berani. Kereta cikgu kena cala ni biasa tuan-tuan. Biasa je kena cala. Tambah-tambah cikgu disiplin. Ya. Apa sebenarnya rosak sistem kita? Ya. Sebab tu bila Yusuf Islam, Cat Steven, dia buka sekolah, ya, sekolah rendah, sekolah menengah. Orang tanya dia, why Yusuf, apakah mereka ni dah tak ada sistem? Kan kita banyak sistem pendidikan, apa perlunya? Apa jawapan dia? Saya melihat gagalnya sistem sekarang melahirkan manusia. Dia cerdik tapi dia tak ada adab. Kenapa tak ada adab? Kerana gurunya tidak ada adab. Kita hanya boleh melahirkan murid beradab bila gurunya beradab. Ya. Saya waktu di ITM, saya tulis pada pintu depan bilik saya,
Separuh pada keberkatan ilmu anda ialah anda hormat pada guru anda, dan separuh lagi anda mengamalkan apa yang anda pelajari. Ya. Air mengalir daripada hulu, pastikan jangan keruh. Kalau air jernih, sepanjang sungai tu orang akan minum air jernih. Tapi kalau air di hulu keruh, orang akan minum air keruh. Air di hulu tu mana guru. Guru mesti seorang yang bekerja, mengajar lebih pada anak dia sendiri, tuan-tuan. Tapi sistem yang tidak baik, sebab bila penjajah mari, dia cabut Tuhan dalam ilmu pendidikan sekarang. Kita mewarisi lah. Bila penjajah mari, dicabut ketuhanan dalam ilmu. Hari ni anak kita belajar matematik, matematik dah tak ada Allah. Belajar fizik, fizik tak ada Allah. Belajar geografi, geografi tak ada Allah. Belajar kimia, kimia dah tak ada Allah. Tak ada Allah, tuan-tuan, tak ada Tuhan. Ia ada nature. Mana Tuhan? Cikgu-cikgu lah yang ada fikrah sikit, yang ada kefahaman, diselitkan ilmu tu, diselitkan ilmu. Akhirnya supaya murid tu berfikir, kalau di luar kuasa yang kita boleh buat, kenapa berlaku? Contoh, ada orang nak aksiden tak? Tak ada siapa nak aksiden. Kenapa aksiden berlaku? Kita kata kerana kecuaian. Dianggap sebagai kecuaian. Sebenarnya ada benda di luar kuasa kita. Contoh mimpi. Ada suami mimpi kahwin seorang lagi, bangun pagi besok cerita isteri dia, mengamuk isteri dia, malah isteri dia. Isteri dia kata suami dia, bukan betul, mimpi je. Kata isteri dia, macam tak ada mimpi lain. Nak buat macam mana? Kata isteri dia, ni mesti berangan sebelum tidur ni. Kata suami, adalah sikit-sikit. Orang perempuan ni mimpi pun marah, tuan-tuan. Tak, di luar kuasa kita. Sekarang ini kita nak lihat sistem ni. Kalau kita akui sistem kita gagal, saya tengok baru ni bila Terengganu, tahniahlah kepada Mahkamah Tinggi Syariah Terengganu yang mengenakan hukum asbab kepada 2 orang wanita. Semoga Allah Ta'ala ampun dosa dua-dua wanita ni. Tuan-tuan sekalian, kedua wanita ni dia insaf. Dia menyesal apa yang dia buat, dan dia mengaku dia bukan kali pertama, dia banyak kali buat, dan dia menyesal bersalah. Hakim minta dia rayu, diberi tempoh, dia tak nak rayu. Orang bersalah ni minta dihukum. Hakim habis tempoh, beri tempoh lagi, tak rayu lagi. Pasal apa? Dia rasa bersalah, rasa berdosa, dia minta ampun pada Allah Ta'ala, mudah Allah ampun dosa dia, maka dia hukum sebab. Ada orang kata mengaibkan dia. Tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan yang hadir ni, siapa tahu siapa nama dia? Seorang pun tak tahu siapa nama dia, di mana dia berada, apa. Tak ada, kita tak tahu pun. Tak timbul soal mengaibkan dia. Tapi bagaimana hukuman tersebut berjaya menimbulkan kegerunan. Padahal rotan tu biasa je. Rotannya di Kuala Terengganu, sakitnya sampai Kuala Lumpur. Hebat hukum Tuhan, Masya Allah. Baik, sama juga ekonomi. Sistem ekonomi, sampai masa kita bukan lagi memikir cukai. Sekarang ni cukai GST, ST, balik sama je. Cuma beza depan dengan belakang. GST cukai dulu atas barangan, SST cukai tunggu belakang. Tapi cukai pengguna. Islam beritahu cukainya ambil pada orang kaya, bukan ambil kepada semua. Khuz min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim, kata Rasulullah. Ambillah daripada harta orang kaya mereka, beri pada orang miskin di kalangan mereka. Ini kaedah dia. Bila kita mencadangkan suatu percukaian baru yang perlu ditengok, alhamdulillah, idea tu walaupun kita tahu masalah kita sekarang, kata Syekh Qardawi, masalah kita satu, ketakutan dunia kepada Islam. Kalau dia tak tahu itu Islam, dia terima. Macam kita pergi, ni air ni sedap lah, dia pun minum, sedap lah air ni, bagus lah, lain macam air ni. Air apa ni? Air Zam-Zam. Dia tu mula, Zam-Zam air kotor, Zam-Zam tak elok. Kalau dia tak tahu, dia terima. Kenapa demikian? Kerana stigma dalam pemikiran dia. Bila sebut Islam, ni nak tarik masuk Islam. Tak. Islam soal hidayah. Ayat yang dibaca imam kita tadi, surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun ni, tuan-tuan sekalian, kerana orang kafir duk lawa-lawa Islam tu berkembang, mereka tekan pun Islam tu buat, akhirnya kita kompromi ya Muhammad.
Tak sabarlah lah kita sama-sama Melayu, anak beranak duduk sama-sama ganung kita, tak sabarlah lah. Minggu ni aku sembah Tuhan kamu, minggu depan mau tumbah suah aku. Gila kita gila-gila. Tak sabarlah anak beranak. Macam ni tawaran ni bagus juga, ya. Masa PRK Sri Setia kamu tolong aku, masa Sri Kandih, Sungai Kandih aku tolongmu, ya. Ni mari pula saya lagi Port Dickson, nak tolong siapa tak tahu. Ya. Jangan kita balah. Dah Allah tu Al-Quran, qul ya ayyuhal kafirun, katakan hai orang kafir, ya. La a'budu ma ta'bud, aku tidak akan sembah Tuhan kamu sembah. Tak boleh kompromi dalam bab akidah, ya. Dan kamu tak payah sembah Tuhan aku sembah. Aku tak akan sembah Tuhan kamu dan kamu sembah. Lakum dinukum, bagi kamu agama kamu, bagi aku agamaku. Tuan sekalian, ayat ini hukumnya mansuh, ya. Ayat ada hukum mansuh. Dalam Quran ni apa hukum pada lakum dinukum waladin? Hukumnya kita tak perlu dakwah ke dia, dia tak payah dakwah pada kita. Maka hukum itu dimansuh dengan ayat lain yang mewajibkan kita mengajak orang yang bukan Islam kepada Islam, tapi tidak memaksa, ya. Kenapa tak boleh paksa? Sebab iman mesti lahir daripada penerimaan. Kalau kita paksa, dia jadi munafik. Islam tak terima akidah orang munafik, biar dia terima. Maka sekarang bila boleh kita tunjuk kenapa orang bukan Islam takut sangat hukum Islam, ya. Tapi dia tak takut ekonomi Islam. Ramai orang pergi buka akaun di bank Islam, dia tak takut sistem takaful Islam, tak takut. Dia sebut hukum, dia takut. Kenapa hukum tu sangat ditakuti? Kerana kajian mendapati hukum Islam sangat berjaya mencegah jenayah dan boleh bukti terus. Pembuktian inilah yang dibimbangi orang akan tertarik kepada Islam. Kebimbangan, takut orang tertarik pada Islam. Pasal kalau laksana hukum memang, ya. Padahal tu sekalian, saya baru semalam bertemu dengan seorang Allah. Dia kata apa dia? Dia ni pernah kena sebab dalam penjara. Saya lebih rela, ya. Dia kata, Ustaz, sekali sebatan dalam mahkamah sivil lebih baik daripada lebih baik daripada 100 kali sebatan di hukum syarak, ya. Saya sanggup tukar 2 tahun penjara dengan sebatan syarak. Sebatan syar'i ni sebatan tak melukakan. Tapi kenapa orang takut? Kerana kita pelik apa? Dah tahu tak cedera, siapa takut? Kerana ada pencegahan daripada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, bila benda ni bersama dengan Allah, dia ada spiritual, ada roh. Ada roh. Macam kita katalah babi. Sebut babi kan nampak jijik kan, tapi dia tukar khinzir rasa macam arnab gitu kan. Zina kan, sebut zina ni rasa jijik, rasa berdosa. Bila sebut pergaulan bebas kan rasa tawa. Dia kalimah tu dia ada nilai dia sendiri. Almarhum Tok Nazir kata macam kita makan benda dengan gigi palsu. Makan gigi yang sebenar ni sedap mamuh dia. Makan gigi palsu ni hancur tapi dia gitu. Ya, sedap-sedap telan, tapi rasa tak ada. Jadi hukum Tuhan ni orang takut sebab apa? Sebab dia ada nilai kebaikan dia, dan orang takut itulah, ya. Walaupun insya-Allah masa depan masih untuk Islam, dan kita berada pada tahun awal hijrah ni, insya-Allah anak-anak kita sekalian, ya, saya nak tutup dengan perbincangan kita. Bab ni panjang, cuma nak tutup dengan 3 perkara. Pertama, kurangkan mendengar muzik dalam rumah. Kurangkan mendengar muzik dalam rumah. Saya tak kata jangan, kurangkan. Sebab hiburan ni jiwa kita ada masa-masa dia nak juga hiburan. Hiburan selagi tidak bercanggah dengan syarak tak apa, ya? Dan Tuhan buat manusia ni suka ke hiburan. Azan ada lagu, yang kokok pun ada lagu, tuan-tuan, ya. Lagu tak apa selagi mana tidak melagaukan kita. Kurangkan mendengar muzik yang melekakan, kerana banyak mendengar muzik mematikan hati. Jadi hati kita keras, ya. Anak-anak sekarang ni kadang-kadang dia duduk dengan hiburan sepanjang masa. Yang kedua, dalam rumah tangga kita tu sekalian, kena ada semayang-semayang sunat, ya. Semayang sunat qabliyah ba'diyah, afdalnya di rumah. Tapi kalau jangka tak ada, mari masjid lah, ya. Kadang-kadang kita ni kenapa tak semayang? Ustaz kata abdal rumah, balik rumah tak semayang pun, baik semayang di masjid, ya. Tapi sunat zuhur, sunat isyraq, sunat duha, ya, dan sunat-sunat tahajud dan sebagainya, kita kena hidupkan suasana semayang dalam rumah kita.
Ya. Dan yang kedua Al-Quranul Karim. Al-Quran Karim. Kalau tuan-tuan nak didik anak tuan dengan baik, tuan-tuan perlu jaga dua benda je. Pertama, pastikan dia semayang tak tinggal. Yang kedua, pastikan dia tak tinggal Quran. Ya. Pastikan dua tu je. Jangan tinggal semayang, jangan tinggal Quran. InsyaAllah, ya, kalaupun dia nakal dengan kawan-kawan dan sebagainya, bila dia pegang dengan Quran, dia pegang dengan semayang, dia tu tak pergi jauh. Dia tak jauh. Dia tak jauh sangat. Ya, sebab tu Nabi suruh watan, kalau anak tak semayang, pukul lah, tak apa. Biar dia menangis waktu kecil, jangan kita menangis waktu tua. Dan akhir sekali, yang ketiga, tolong jaga makanan yang kita suap ke mulut dia. Pastikan makanan yang halal, yang baik saja. Saya, kawan saya pergi satu kursus di sekolah pemulihan akhlak perempuan di Jerantuk. Ya. Dia masuk, dia buat training dalam tu. Dia bertemu dengan pelatih, dengan budak-budak ni. Dia buat kajian peribadi dia. Maaf cakap tuan-tuan sekalian, 99% pelajar yang dihantar ke pusat pemulihan akhlak ni daripada mak ayah yang terlibat dengan rasuah. 99%. Sampai budak dia kata, saya tahu ustaz, ayah saya rasuah. Saya tahu. Satu hari ada orang bagi ayam pada kami. Mak saya belah ayam, ada duit dalam perut ayam tu ustaz. Ayam makan duit. Dia tahu ayah dia beli dapat tu. Jangan tu sekalian, makanan haram ni tu sekalian, dia tidak akan membuahkan yang baik. Anda ingat kata-kata almarhum Tuan Aziz, bila kita haramkan judi di Kelantan, bar, disko, pusat-pusat maksiat, kerajaan negeri hilang pendapatan. Tapi apa kata tu? Benda haram tidak akan membuahkan yang baik. Jangan bimbang. Ya. Kita ambil yang haram dapat 2 juta. 2 juta tak cukup nak baiki kerosakan yang berlaku. Yang haram tidak akan membuahkan yang baik. Tuan-tuan, dah lepas-lepaslah minta ampun pada Allah Ta'ala. Yang ke depan ni kita pakat-pakat bina anak-anak kita, mudah-mudahan mereka jadi anak yang soleh. Dan Allah Ta'ala sedia ajar pada kita doa, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Tuan-tuan nak pergi sekolah, salam anak, tuan-tuan usap kepala, cium dahi dia. Tuan-tuan buatlah tuan-tuan. Ya. Anak kita nak tidur, yang ke hati masuk bilik dia, usap kepala, cium dahi dia. Tuan-tuan buat ya. Yang malah Rasulullah, Nabi dibawa anak kecil, Nabi akan usap, Nabi akan cium dahi dia. Saya anak saya tak ramai, 8 orang. Apa orang tak ramai lah, nyambil-nyambil balik-balik ceramah je. Alhamdulillah. Macam-macam anak kita. Tapi anak saya walaupun sama dengan menantu saya pun, anak saya nak tidur, saya akan masuk bilik, usap kepala, saya akan cium dahi dia, masuk tidur. Ya, tuan-tuan buatlah. Ya, 5 hari 5 malam tuan-tuan buat, tuan-tuan akan nampak perubahan, nampak perbezaan anak. Tapi kalau tuan-tuan nak cepat berubah, tuan-tuan cium dahi isteri, malam ni juga berubah tuan-tuan. Pengalaman. Wallahu alam, semoga Allah jadikan anak kita yang soleh, diberkati oleh Allah Ta'ala. Wallahu alam, aqulu qawli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.